Seterusnya, tentera Syria yang disokong militen Hezbollah Lubnan menggempur bandar Homs pada Jumaat. Serangan hari ke-6 itu mensasarkan kubu kuat pembangkang dalam usaha kerajaan mengembalikan sepenuhnya kekuasaan di kawasan berkenaan. Rakaman video amatur menunjukkan mereka yang cedera dibawa ke hospital selepas seorang penutupan menggegarkan bandar Rastan di wilayah Homs. Sekitar Masjid Khalid Ibn Al-Walid, tembakan dan letupan turut berlaku. Dalam satu kenyataan, pejabat Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia memaklumkan antara 2,500 sehingga 4,000 orang awam terperangkap sekitar Homs. Kawasan berkenaan juga berdepan dengan kekurangan makanan, air, ubat-ubatan, elektrik dan bahan api. Ia sekaligus menjejaskan orang awam, terutamanya mangsa kecil yang amat memerlukan rawatan segera. Homs, sebuah bandar menjadi kuat mengangkat sejak awal pemberontakan terhadap Presiden Bashar Assad. Protes yang bermula pada awal tahun 2011 menyebabkan beberapa satu orang terbunuh selain beribu lain halang di rumah. Keamanan bermaksud keadaan yang bebas daripada segala rintangan ataupun bahaya. Istilah keamanan ini biasanya digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan dan lain-lain. Keamanan membawa kepada keadaan yang harmoni, integriti, kesederhanaan dan kebahagiaan kepada sesebuah negara. Indeks Keamanan Dunia atau bahasa Inggerisnya disebut sebagai Global Peace Index atau GPI adalah satu usaha untuk mengukur kedudukan relatif satu negara, khususnya berkenaan aspek keamanan yang dialaminya. Berdasarkan laporan Indeks Keamanan Global pada tahun 2019, Malaysia menduduki tangga ke-16 negara paling aman di dunia dan menduduki tangga ke-5 paling aman di peringkat Asia. Terdapat dua faktor yang digunakan untuk mengukur indeks keamanan global, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman seperti aras pelanggaran perundangan, kekerasan, kekejaman dalam negara, manakala faktor luaran ialah penguasaan ketenteraan, peperangan dan yang bersangkutan dengannya. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB telah memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan keamanan global. PBB ialah pertubuhan antarabangsa yang dibentuk di San Francisco, California selepas Perang Dunia Kedua. Maklumat asas PBB ialah mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Selain itu, PBB telah menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan. Dengan pertubuhan PBB ini, hak asasi manusia telah dilindungi. Contoh pencapaiannya, PBB telah menyelesaikan masalah pelarian. PBB telah menubuhkan International Refuge Organization iaitu IRO bagi menghantar pulang dan memberi perlindungan kepada lebih 1 juta pelarian. Majlis Keselamatan PBB telah memainkan peranan yang penting dalam menyelesaikan konflik dengan aman. Pada tahun 1946, Majlis Keselamatan PBB telah mengundurkan tentera Soviet Union dari utara Iran. Pada tahun 1956, Majlis Keselamatan berjaya menyelesaikan krisis terusan Suez. Untuk meningkatkan keamanan global. Pertama yaitu menggunakan pendekatan kesederhanaan dengan melancarkan gerakan kesederhanaan global iaitu dikenali sebagai GMM. GMM ini adalah bertujuan untuk memerangi fahaman ekstremisme melalui pendekatan sederhana yang menekankan kaedah rundingan dan diplomasi dalam mencari penyelesaian kepada sesuatu konflik.
Malaysia telah menekankan aspek mencari pendekatan baru yang bersifat menang-menang, iaitu dalam menghadapi konflik dengan negara lain ataupun dalam negara, bertujuan untuk menolak pendekatan kekerasan dan peperangan. Melalui gerakan ini, Malaysia telah menolak fahaman ekstrim dalam semua aspek termasuk ekonomi, sosial dan politik. Pegangan Malaysia bahawa keganasan tidak boleh ditentang dengan keganasan kerana ia akan melibatkan lebih banyak kerosakan dalam negara dan penentangan. Mahkamah Keadilan Antarabangsa International Court of Justice ICJ adalah organ utama kehakiman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Tempat perbicaraan adalah di Istana Keamanan di Ten Hau, Brampton. Mahkamah Keadilan Antarabangsa tidak seharusnya dikerudikan dengan Mahkamah Jenayah Antarabangsa atau Undang-Undang Jenayah Berat. Yang keduanya mempunyai bidang kuasa global sendiri. Bahasa rasmi yang digunakan dalam Mahkamah Keadilan Antarabangsa adalah bahasa Inggeris dan bahasa Perancis. Fungsi-fungsi utama kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa adalah untuk menyelesaikan berkaitan undang-undang yang dirujuk kepada ia oleh negara dan memberi pendapat berkenaan persoalan berkait undang-undang yang timbul kepada organ dan agensi yang dibenarkan merujuk kepadanya untuk mendapatkan jawapan. Ia bermakna bahawa ia hanya menerima bidang kuasa mahkamah ke atas mengikut dasar kes ke kes. Kes yang telah dipinjam pada masa kini adalah kes Rohania yang berlaku ancaman dan pergaduhan di Myanmar. Dalam penyelesaian konflik yang berlaku di sesebuah negara, orang tengah amat diperlukan supaya konflik yang berlaku secara berpanjangan dapat ditamatkan. Untuk menjadi orang tengah, sesebuah negara perlu bersikap netral, menetapkan aturan dialog iaitu mengetahui keinginan kedua-dua belah pihak dan menciptakan suasana yang harmonis semasa rundingan. Pada tahun 2013, Malaysia menjadi fasilitator yang memberikan kemudahan tempat perjumpaan kepada negara Thailand dan Barisan Revolusi Nasional Melayu Petani iaitu BRN untuk menyelesaikan krisis yang berlaku di selatan Thailand. Pada masa itu, Malaysia telah membuktikan mampu mempengaruhi kedua-dua pihak dalam rundingan tersebut. Kerajaan mengambil peranan penting dalam memastikan keamanan global. Malaysia merupakan salah satu negara yang banyak terlibat dalam usaha pengamanan global. Contohnya isu Rohingya, dasar apartheid dan rejim Zionis. Dasar apartheid merupakan dasar yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Afrika Selatan ke-7 iaitu Hendrik Verwoerd pada tahun 1948 sehingga 1990-an. Dasar apartheid ini merupakan dasar yang menyisihkan penduduk minoriti di Afrika Selatan iaitu orang berkulit hitam. Orang kulit hitam di Afrika Selatan dipandang rendah dan pelbagai hak mereka telah disekat oleh kerajaan mereka sendiri. Manakala orang yang berkulit putih pula dipandang tinggi dan diberikan hak kebebasan berbanding dengan orang yang berkulit hitam. Sekatan terhadap hak-hak orang kulit hitam di Afrika Selatan mendatangkan keadaan yang huru-hara di negara itu. Pada tahun 1995, Malaysia merupakan negara yang menjadi pengerusi kepada Commonwealth. Malaysia mengadakan satu persidangan antara ketua-ketua Commonwealth untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh Afrika Selatan ini. Dalam persidangan tersebut, Malaysia mencadangkan agar negara-negara lain di dalam negara Commonwealth untuk melancarkan sekatan ekonomi terhadap Afrika Selatan. Perdana Menteri Malaysia keempat iaitu Tun Dr. Mahathir mendesak agar negara-negara Commonwealth beserta Britain untuk menghapuskan dasar apartheid yang dilancarkan di Afrika Selatan. Akhirnya, pada tahun 1997,
90, dasar apartheid di Afrika Selatan telah dihapuskan. Dalam keadaan ini, kerajaan memainkan peranan penting dalam mengekalkan keamanan global. Contohnya, Malaysia telah mencadangkan untuk menyekat ekonomi Afrika Selatan dalam persidangan Commonwealth tersebut. Secara keseluruhannya dapat kita lihat bahawa peperangan yang berlaku akan membawa banyak musibah serta kesan-kesan yang amat tidak diingini. Antara kesan-kesan tersebut ialah rakyat di sesebuah negara yang berperang akan diancam kematian. Peperangan yang berlaku merenggut ramai nyawa orang awam, baik sama ada golongan dewasa, kanak-kanak maupun warga tua. Disebabkan peperangan tersebut, orang ramai juga akan mengalami kecederaan fizikal serta kecacatan fizikal disebabkan peperangan yang berlaku. Orang ramai juga akan tergoban disebabkan oleh wabak penyakit yang mudah berjangkit semasa peperangan yang berlaku. Seterusnya, peperangan yang berlaku juga akan menjejaskan banyak sektor ekonomi. Antara sektor ekonomi yang terjejas ialah perkhidmatan, perdagangan, pertanian, pelancongan, dan perindustrian. Disebabkan oleh sektor ekonomi yang terjejas, ia akan menimbulkan krisis dalam ekonomi, iaitu akan mewujudkan satu inflasi dan pengangguran dalam kalangan rakyat yang menjadi sebagai mangsa peperangan.